Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Kita sambung subtopik penyelesaian masalah panjang jisim dan isi padu cecair bahagian 2. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey. Murid dalam kumpulan A diberi tugasan membuat aiskrim berpandukan suatu resepi yang diberikan. Dua bahan utama yang digunakan oleh mereka ialah gula dan susu tepung krim. Susu penuh krim seperti dalam gambar, di samping bahan-bahan yang lain. Jika mereka ingin menggunakan sekotak susu berisi padu 1 liter, berapakah jisim gula yang diperlukan? Okey, kita perhatikan resepi. Okey, kita pernah kenal pasti maklumat dalam soalan dan juga kehendak soalan. Okey, berpandukan pada soalan yang diberi, kita dah tahu. Ini adalah resepi untuk membuat ais krim. Okey, susu penuh krim 200 ml memerlukan 140 gram gula. Jadi, soalan dia tanya, jika mereka menggunakan sekotak susu berisi padu 1 liter, berapakah jisim gula yang diperlukan? Okey, untuk cara penyelesaian yang pertama, kita boleh guna cara satu iaitu menggunakan pola. Okey, isi padu 4 kotak susu 250 ml bersamaan dengan 1 liter. 4 kotak susu bersamaan dengan 1 liter. Jadi, jisim gula yang diperlukan bagi 1 liter susu ialah 4 kali jisim asal. 1 liter kita dah tahu bersamaan dengan 1000 mililiter. 1 kotak 250 mililiter. 2 kotak 500 mililiter. Untuk cari 4 kotak, kita dah tahulah 4 kotak bersamaan 1000 mililiter. Jadi, macam mana kita tahu? Sebab apa? Kita tahu sebab untuk kira ni adalah kita tambah 250 tambah 250 dapatlah 500 mililiter. 500 mililiter tambah dengan 250 ml dia akan jadi 750 ml. Kemudian tambah lagi dengan 250 ml dapatlah 1000 ml. Jadi 4 kotak susu kecil ni bersamaan 1000 ml. Jadi gula ni pun kena darab dengan 4. Jadi bila kita darab dengan 4, 140 gram darab dengan 4, sifar darab 4 sifar. 4 darab 4, 16. 6 dekat bawah, 1 dekat atas. 1 darab 4, 4 tambah 1, 5. Jadi, jisim gula yang diperlukan ialah 560 gram gula jika dia menggunakan sekotak susu berisi padu 1 liter ataupun 1000 mililiter. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh buat cara simulasi. Cara simulasi ni kita tunjukkan gambar. Okey, 1 kotak memerlukan 140 gram gula. Kotak yang kedua pun sama, 140. Kotak yang ketiga pun sama, 140 gram. Kotak yang keempat pun sama, memerlukan 140 gram gula. Bila dijumlahkan ke semua sekali, 140 gram ni nilai dia adalah 560 gram. Sebab apa 4 kotak? Sebab 250 mililiter bila didarab dengan 4, nilai dia adalah 1000 mililiter. Sebab tu kita menggunakan 4 kotak susu kecil 250 mililiter. Jadi, jika 1 liter susu digunakan, jisim gula yang diperlukan ialah 560 gram gula. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, rajah menunjukkan isi padu air 120 liter, iaitu 1/3 daripada isi padu
tangki. Okay, kita dah nampak dah dalam soalan ni dia bagi maklumat yang pertama 120 liter 1/3 daripada isi padu tangki. Maksudnya dia baru penuhkan 1/3 bahagian. Masa yang diperlukan untuk mengisi 120 liter air itu ialah 30 minit. Dia perlukan 30 minit untuk isi air sebanyak 120 liter air. Okey. Dengan kadar kelajuan air yang sama, berapakah masa yang diperlukan untuk memenuhkan air dalam tangki itu? Bila kita kata 1/3, kat sini pun akan jadi 1/3. Kat sini pun akan jadi 1/3. Barulah lengkap 3/3. Kalau kita congak pun kat sini 30. Tambah lagi 30. Tambah lagi 30. Dia akan jadi 90 minit. Ataupun dalam jam bersamaan berapa? 1 jam 30 minit kan? Okey, jadi itu adalah cara congak. Okey, kita tengok cara penyelesaian yang ditunjukkan. 1/3 daripada isi padu tangki air ialah 120 liter. 120 liter perlukan 30 minit. Isi padu tangki yang dipenuhi oleh air berapa jam, berapa minit. Okey, mula-mula kita kira isi padu air bagi satu tangki penuh. 1/3 isi padu tangki bersamaan 120 liter air. Kalau 3 darab 1/3, kenapa 3? Sebab kita ada 3 bahagian. Okey, 3 darab 1/3 dapatlah satu tangki air ni dipenuhi dengan 360 liter air. Jadi untuk cara yang pertama, okay, ni adalah soalan hubung kait. Okay, 120 liter 30 minit. Kalau 360 liter bersamaan berapa minit? Kita pun tengok. 120 darab berapa dapat 360? Darab dengan 3. Bila sebelah kiri darab dengan 3, sebelah kanan pun kena darab 3. 30 darab 3, 90. Jadi 90 bersamaan 1 jam 30 minit. Okey, untuk cara yang kedua. Okey, yang ni kita buat pengiraan untuk cari 1 liter. Okey, 120 liter perlukan 30 minit untuk isi air. Kalau 1 liter, dia akan jadi berapa? 1/4 minit. Jadi kalau 360 liter, darablah dengan 1/4 minit, dapatlah 90 minit. 90 minit macam mana dapat 1 jam 30 minit? Sebab apa? Sebab 1 jam bersamaan 60 minit. Jadi sekarang ni dia dah lebih 60. Jadi 90 tolak 60 ada baki lagi 30. Sebab itulah jawapan dia 1 jam 30 minit. Jadi 1 jam 30 minit diperlukan untuk memenuhkan air di dalam tangki itu. Boleh faham murid-murid? Ini melibatkan hubung kait. Jadi bila melibatkan pecahan, kita kena tahu pelengkap bagi pecahan. 1/3 pelengkap dia adalah 2/3. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey. Pak Abu membancuh 800 gram serbuk kopi untuk jualan setiap hari. Okey, dia bancuh 800 gram serbuk kopi untuk jualan setiap hari. Encik Lim pula membancuh 180. Okey, Encik Lim ni orang lain. Membancuh 180 kurang daripada jisim serbuk kopi Pak Abu. Jadi Pak Abu ni dia guna lebih daripada Encik Lim. Pak Abu dapat menjual 12 liter hingga 16 liter minuman kopi sehari. Encik Lim pula menjual 75% daripada isi padu minuman kopi yang dijual oleh Pak Abu. Okay, kita tengok contoh soalan yang pertama. Berapakah jisim dalam gram serbuk kopi yang dibancuh oleh Encik Lim sehari? Dia mula-mula dia tanya untuk soalan A. Dia tanya Encik Lim. Encik Lim.
kita dah dapat maklumat Encik Lim ni dia bancuh 180 gram kurang daripada Pak Abu. Kita dah tahu Pak Abu berapa. Pak Abu dia bancuh 800 gram. Bila Encik Lim ni kurang, kita melibatkan operasi apa? Operasi tolak. Tolak apa? Mula-mula Pak Abu lah. Pak Abu 800 gram. Tolak dengan 150 gram yang kurang tu. Jadi barulah kita dapat tahu berapa gram Encik Lim bancuh setiap hari. Okey, sifar tolak sifar. Sifar tolak 5 tak boleh pinjam. 10 tolak 5, 5. 7 tolak 1, 6. Jadi Encik Lim ni dia bancuh. Jisim sebut kopi yang dibancuh oleh Encik Lim sehari ialah 650 gram. Boleh dapat tak murid-murid? Yang ni soalan yang senang sahaja. Sebab apa? Kita tak perlu fikir panjang sebab maklumat diberi dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Soalan B dia tanya, berapakah beza isi padu paling besar minuman kopi yang dijual antara mereka dalam sehari? Dia tanya beza paling besar. Maksudnya paling besar ni berapa gram? Berapa gram ke apa? Berapa liter yang boleh dibancuh dalam masa sehari, kemudian perbezaan antara Pak Abu dan juga Encik Lim. Okey, jadi cara penyelesaian dia, isi padu minuman kopi yang dijual oleh Encik Lim. Okey, kalau paling sedikit 12 liter lah. Sebab apa? Tadi dia kata kalau Pak Abu tadi dia boleh jual 12 liter hingga 16 liter. Jadi kita cari dulu untuk Encik Lim. Okey, isi padu paling sedikit 75% daripada 12 liter. Daripada ni kita dah tahu melibatkan operasi darab, dapatlah 9 liter. 75% kita tukar kepada peratus, pecahan 75% darab dengan 12 dapatlah 9 liter. Kalau dia ambil paling banyak, Pak Abu paling banyak 16 liter. Jadi 75% daripada 16 liter dia akan dapat 12 liter. Jadi kita buat dalam bentuk jadual. Isi padu minuman kopi paling sedikit dijual Pak Abu 12. Cik Lim pula 9 liter. Isi padu kopi paling banyak dijual Pak Abu adalah 16. Encik Lim pula adalah 12. Beza isi padu paling besar sama dengan isi padu paling banyak tolak dengan isi padu paling sikit. Yang paling banyak yang mana? Paling banyak adalah Pak Abu lah, 16 liter. Yang paling sedikit Encik Lim adalah 9 liter. Jadi 16 liter tolak 9 liter sama dengan 7 liter. Beza isi padu paling besar minuman kopi yang dijual antara mereka dalam sehari ialah 7 liter. Boleh faham murid-murid? Ingat beza, kata kunci beza melibatkan operasi tolak. Nak tolak yang mana? Mestilah nombor yang lebih besar tolak nombor yang lebih kecil. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.